Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan memelihara dia. Allah akan jaga Al-Quran ini. Dia tidak sama dengan kitab-kitab yang datang sebelum ini. Allah kata sini dalam Al-Quran, bimastuhfizu min kitabillah. Kalau tak silap saya, kalau kita buka suratul Maidah ayat 12 dan 13. Surah Al-Maidah 44 dulu. Warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah. Dulu kitab-kitab mereka itu Allah minta dia orang jaga sendiri. Allah minta dia orang jaga. Rabai-rabai mereka, padri-padri mereka itu dipertanggungjawabkan untuk memelihara dia orang punya kitab. Dan it makes sense sebab Allah memang tak ada plan untuk kekalkan buku-buku itu. Dan Allah tahu dengan yakin bahawa bila manusia jaga ni mesti sampai satu masa akan hilang juga. Tapi beza dengan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan, kami akan jaga. Tapi kitab-kitab lain Allah minta dia orang jaga. So ulama mereka kena jaga. Berat tak kerja dia orang? Kita suka kutuk-kutuk dia orang juga kan. Apa tu ubah-ubah ayat Quran, ubah-ubah ayat Taurat, Injil. Tapi cuba bayangkan kalau Allah kasih Quran ni ulama yang jaga. Saya tak confident. Saya rasa kita pun akan tukar juga. Kalau Allah tak jaga, saya rasa orang Islam pun akan tukar Quran juga. Dah ada attempts dah. Mungkin itu sebab ada kaitan kita selalu doa, ya Allah janganlah serahkan diriku ini pada diri kita sendiri kan. Kita diajar oleh Rasulullah doa tu. La takilna ila anfusina tarfata ainin. Allah jangan serahkan penjagaan diri kami ini kepada diri kami. Sekelip mata. Sebab kita ni memang la haula wala quwwata illa billah. Sila. 44. Yang first 44. Dan dalam footnote ni ditulis oleh muhakkik, bukan ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah Diras. Dia bawa sebuah kisah seorang rabai Yahudi ni. Menarik cerita dia. Ni ada dekat dalam tafsir Qurtubi cerita ni. Ini berlaku di zaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni, Khalifah Al-Ma'mun ni dia ada majlis perdebatan. Maka datang menghadap dia sekumpulan orang Yahudi. Cantik pakaian dia, handsome, wangi. Mereka pun bercakap dengan percakapan yang bagus. Apabila mereka dah nak balik, Al-Ma'mun tanya dan panggil mereka. Kata, kamu ni siapa? Kamu ni orang Yahudi ke Israeli? Kata, ya, kami orang Israeli. Qala aslim hatta af'al bika wa asna'. Masuk Islam. So I can give you my favors, you know. Faqala dini wa dini abai. So orang Israel ni kata, no, aku akan kekal di atas agama aku dan agama tok nenek moyang aku. Pansaraf dan mereka pun balik. Maksud dia ni Yahudi berprinsip lah, kan. Falamma kana ba'da sana ja'ana musliman. Lepas tahun dia datang menghadap lagi. Lepas datang menghadap dah masuk Islam dah. Lepas tu dia cerita kenapa dia masuk Islam. Dia kata, selepas aku balik daripada menghadap engkau, ada tak dalam bahasa Melayu je? Cerita ni ada tak? Ada footnote? Tak ada Dia kata, selepas aku balik daripada menghadap engkau, aku terdetik untuk menguji agama-agama ni. So apa aku buat? Aku ambil Taurat. Lepas tu aku tulis 3 kopi Taurat. Dan di dalam Taurat yang aku tulis ni, aku tambah-tambah ayat. Dan aku kurangkan sebahagiannya, aku tambah sebahagiannya. Kemudian apa aku buat? Aku masuk ke gereja dan aku jual. Dan mereka beli daripada aku. They bought from me. Kemudian aku buat yang sama kepada Injil. Aku tambah ayat, aku kurangkan ayat. Lepas tu aku jual kat dalam gereja. Tadi dia jual dekat biara Yahudi lah. Yang ni dia jual dekat gereja Kristian. Kemudian, aku buat yang sama kepada Al-Quran. Aku buat 3 kopi. Lepas tu aku tambah dan aku kurangkan. Kemudian aku cuba nak jual kepada Al-Warraqin. Warraqin ni adalah publisher Islam lah. Dan mereka pun periksa. Dan mereka dapati ada penambahan dan ada pengurangan dan mereka campak aku punya ni dalam tong sampah. Dan mereka tak beli.
Fa'alimtu anna hadha kitab mahfuz fakana hadha sabab Islam. Maka aku tahu bahawa kitab ini dipelihara Tuhan. Yang kerana itu aku masuk Islam. Actually benda ni can be done, you know. Dan saya rasa kalau buat juga di zaman kita ini, Jadi boleh je. Sebab, to be frank, sorry lah to our Christian friends and our Jewish friends, how many of you actually completed your biblical recitation every month? How many times you complete? Ramai tak baca. You have to mengaku benda ni. Okay lah, forget about that. How many of you actually memorize the whole Bible? Or the whole Torah? You have to be frank with us. You don't have that. We have it. We have memorizers of Quran. And we have Muslims who completed the whole Quran once a day. And I know Muslims who completed the whole Quran 3 days once. Hari ni masih ada. 3 kali khatam. 3 kali khatam Al-Quran. Means we recite the Quran from cover to cover in 3 days complete. Orang yang hafal ramai. We have millions of memorizers of the Quran. It's impossible for you to fabricate the Quran. Impossible. Let me say it straight. But for me to fabricate something and go to, you know, some places of the Christian world, maybe I can sell the Bible. Why? To begin with, your Bible pun berbeza-beza. Ini fakta. I'm not criticizing. Saya bukan menghina. Saya kata ini adalah fakta yang kamu sendiri akui. And the number of books berbeza. Mark, John, Luke, Matthew. Tidak sama jumlah bukunya. Dan berbeza-beza aliran pula, berbeza-beza Bible kamu. Jadi ini satu persoalan yang kamu kena fikirkan. Lagi satu, Old Testament ataupun New Testament tak ada dalam bahasa asal. So Syekh kata dekat sini, Al-Quran ini tidak akan ditimpa apa yang ditimpa oleh kitab-kitab sebelum itu daripada tahrif, tabdil dan inqita'us sanad. Quran tidak akan berlaku tahrif. Tahrif penyelewengan. Penyelewengan itu maksud apa? Ayat tu ada lagi tapi awak mungkin tukar tempat dia. That means the words 100% stay the same but the position berbeza. Tahrif tak akan berlaku pada Quran. Tabdil pun tak akan berlaku. Tabdil ni, you edit out one verse, you tambah cerita baru. Itu tabdil. Itu pun tidak akan berlaku. Dan inqita'us sanad. Terputus sanad takkan ada. Kita ada sanad. Quran kita ni sampai kepada Nabi SAW. Masalah dengan Old Testament, New Testament, diorang tak ada sanad itu. Bukan sekadar tidak ada sanad, diorang tidak ada original Bible. Dalam bahasa asal, yang diorang yang banyak tersebar Bible dalam dunia bahasa Inggeris. Ibrani tak ada. Dia guna bahasa Aramaik. Arab. Nabi Isa bercakap bahasa Aramaik. Maksud dia Taurat, Bible ataupun Injil itu adalah dalam bahasa Aramaik. Ibriyah lah kalau kita kata. Bukan Ibriyah. Ibriyah Hebrew. Aramaik ni di antara Arabic dengan Hebrew. So it's Aramaic language. Elai lama sabaqtani. It's very close to Arabic. Ilahi lama sabaqtani. Tapi dalam Bible elai lama sabaqtani. So bukan sekadar tak ada sanad. The original language pun tak ada. Kan? So kita bukan nak menghina dan sebagainya. Salam. Kita nak mengajak berfikir. You have the last testament. You have the last testament which is the Quran. That has been proven that it is protected and preserved by God. Kan? Yes, the Bible and the Torah has many parts of it still containing the truth. Banyak tempat yang masih lagi mengandungi kebenaran, tapi banyak juga yang sudah diselewengkan. Dan ini diakui oleh biblical scholars themselves. Ini bukan hinaan ataupun kutukan dan pembuatan cerita daripada kami orang Islam.